Selamat pagi. Hari ini kumpulan kami ingin membincangkan usaha menangani ancaman komunis. Sila rujuk buku teks sejarah pada muka surat 152 hingga 160. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. British telah mengambil pelbagai tindakan, antaranya termasuklah menahankan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis, mengenakan hukuman berat kepada orang yang membantu komunis, menetapkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati, menggeledah rumah kediaman, membakar kampung, mengadakan perintah berkurung dan menempatkan penduduk. Seterusnya ialah mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal dan menangkap pemimpin gerakan radikal. Yang kedua ialah pemekasaan pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan terdiri daripada 3 bahagian, iaitu polis, tentera dan pasukan relawan. British memperkasakan pasukan ini untuk membantras kegiatan komunis. Dalam bahagian pasukan polis terdapat 6 pasukan. Yang pertama ialah cawangan khas yang dikenali sebagai Special Branch. Cawangan khas diketuai oleh Guy C. Murdoch. Anggota pasukan ini menyamar sebagai komunis untuk menjejaki kubu persembunyian komunis. Pasukan ini juga memberi sambungan semasa darurat. Yang kedua ialah Special Constables. Pasukan ini ditubuhkan ketika rancangan Bridge dilancarkan. Rancangan Bridge merupakan tindakan British untuk menyekat bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada berjaya sampai ke tangan PKM. Ahli pasukan ini dilatih untuk mengawal ladang dan kawasan rombong. Ahli pasukan ini juga akan menjadi barisan hadapan menghadapi ancaman komunis. Yang ketiga ialah polis hutan yang dikenali sebagai Police Field Force. Pasukan ini memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di hutan dan menjaga kubu. Pasukan polis yang keempat ialah polis wanita. Pasukan ini diketuai oleh Barbara Dr. Wentworth. Beliau melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Yang kelima, pasukan Senoi Prague, Urang Perang. Pasukan ini mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Ahli pasukannya merupakan orang asli suku Senoi, Semai dan Temuai. Pasukan ini dikenali sebagai The Silent Killer. Pasukan polis yang keenam ialah Auxiliary Police. Pasukan ini mempertahankan bandar kampung daripada serangan komunis. Anggota pasukan ini dijadikan Polis Volunteer Reserve pada tahun 1956. Dalam bahagian tentera pula terdapat 3 pasukan. Yang pertama ialah pasukan Askar Melayu. Pasukan ini membantras gerila komunis di hutan. 3 regimen diperbesarkan kepada 7 regimen. Anggota pasukan ini berjaya menumpaskan dan memusnahkan kubu operasi komunis. Yang kedua ialah pasukan Askar Commonwealth. Anggota pasukan ini terdiri daripada askar yang berasal daripada Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan Fiji. Pasukan ini membantu dalam usaha memerangi komunis. Yang ketiga ialah Sarawak Ranger. Anggota pasukan Sarawak Ranger mahir dalam selok-belok hutan yang membolehkan mereka memusnahkan kem dan markas komunis. Pasukan ini menggunakan slogan "Lagi hidup, lagi ngelaban" untuk meningkatkan semangat mempertahankan negara. Dalam bahagian sukarelawan pula terdapat 1 pasukan, iaitu Home Guard yang dikenali sebagai pengawal kampung. Pasukan ini menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan. Pasukan ini mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah. Yang ketiga ialah pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Sistem ini diperkenalkan untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Sebagai contohnya, kad pengenalan Persekutuan Tanah Melayu. Anggota Special Constables sedang memeriksa kad pengenalan masyarakat tempatan. Pemeriksaan kad pengenalan oleh anggota keselamatan. Anggota Special Constables sedang memeriksa kad pengenalan penumpang bas. Rancangan Bridge dilancarkan oleh Sir Henry Gunner di Persekutuan Tanah Melayu pada pertengahan tahun 1950. Pengarah operasi yang bertanggungjawab ialah Lieutenant General Sir Harold
Roden Briggs. Rancangan Briggs merupakan tindakan oleh kerajaan jajahan British untuk menyekat bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada berjaya sampai ke tangan Parti Komunis Malaya yang masa itu berniat menguasai persekutuan. Antara tindakan yang dijalankan ialah dengan memindahkan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kawasan penempatan semula atau di kampung baru. Rancangan itu merangkumi pemindahan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kampung baru seperti di Jinjiang, supaya tidak diugut oleh Min Yuan untuk memberi maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan. Tujuan semata-mata untuk melumpuhkan kekuatan Min Yuan. Kampung-kampung baru ini dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pasukan keselamatan. Penduduk kampung baru diberi banyak kemudahan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, tempat tinggal serta bekalan elektrik dan air pipes. Tawaran pengampunan beramai-ramai komunis 6 September. Pada 1949, Kerajaan Tanah Melayu menawarkan penyerahan diri beramai-ramai kepada anggota Parti Komunis Malaya yang bergerak ganas menentang kerajaan melalui pertubuhan militan yang dikenali Malaysian Race Liberation Army (MRLA). Tawaran penyerahan diri itu dibuat melalui siaran radio dalam pengumuman tengah malam dan penyebaran beribu-ribu risalah yang ditulis dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Selain itu, iklan dan wayang gambar digunakan untuk mendapatkan sokongan dan kepercayaan masyarakat setempat. Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru untuk mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Kempen tersebut berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum saling bekerjasama menentang komunis. Perintah berkurang merupakan tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah berkurang membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Perintah berkurang juga dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk membantas ancaman komunis. Tajuk yang seterusnya ialah Perang Saraf. Perang Saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templar dilantik menjadi pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu demi memujuk penduduk tempatan agar bekerjasama dengan pihak kerajaan serta menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Melayu dan menjalinkan hubungan baik dengan mereka. Akhirnya, dengan menggunakan beberapa kaedah, Perang Saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membanteras ancaman komunis. Kaedah yang pertama adalah dengan mengadakan lawatan. Rakyat ditampingi oleh Templar untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau telah melakukan sebanyak 122 lawatan dan setiap lawatan mengambil masa 2 hingga 3 hari. Beliau juga telah melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Sementara itu, isteri beliau telah menubuhkan cawangan palang merah, pandu puci dan pusat komuniti. Kaedah yang seterusnya ialah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Tujuannya adalah bagi menarik kaum bukan Melayu untuk menjadi rakyat Tanah Melayu. Untuk mewujudkan bangsa yang bersatu, langkah ini amatlah penting. Dengan melonggarkan syarat kewarganegaraan, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India yang layak menjadi warga negara pada 14 September 1952. Kaedah yang ketiga adalah dengan mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Ini adalah untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Selain itu, beliau menawarkan hadiah wang tunai. Penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis akan ditawarkan hadiah wang tunai. Contohnya, penduduk tersebut akan diberikan 250,000
jika berjaya menangkap pemimpin PKM tidak kira hidup atau mati. Selain itu, Templar berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli, supaya kerajaan disokong oleh mereka dalam usaha menghapuskan komunis. Untuk mendapatkan sokongan orang asli, beliau mendirikan 14 kubu. Dan kubu ini menyediakan kemudahan barangan keperluan harian, perubatan, pendidikan, dan perlindungan. Kaedah yang keenam ialah memajukan perkhidmatan penerangan. Kerajaan menjadikan Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya sebagai medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat dengan menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan komunis di dalam hutan agar masyarakat menyokong kerajaan membanteras komunis. Kaedah terakhir yang digunakan oleh Templar adalah dengan memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih pula ialah kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan telah diisytiharkan oleh kerajaan sebagai kawasan putih sehingga tahun 1954. Tajuk yang terakhir dalam topik 6.3 ialah rundingan baling. Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggeris, Baling dan Kedah pada 28 Disember 1955 bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Semasa pertemuan tersebut, Tan Cheng Lock dan David Marshall menemani Tunku Abdul Rahman. Sementara, Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin mewakili PKM. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng untuk membubarkan PKM dan menyerah diri. Chin Peng akan bersetuju dengan Tunku Abdul Rahman jika beliau mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan Chin Peng. Oleh sebab itu, rundingan tersebut telah menemui kegagalan. Itu sahaja untuk pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.